Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Ali Imran untuk tadarus kita, iaitulah dari muka surat 62. Muka surat 62 dari juzuk yang keempat pada surah Ali Imran ayat 92. Awal juzuk 4, itulah lantana, muka surat lantana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
وما الله يريد ظلما للعالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekali lagi syukur, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam, yang kita harapkan darinya redha dan rahmat serta keampunan, yang dengan rahmatnya kita mohon dimasukkan ke dalam syurga, dan dengan keampunannya juga kita mohon diselamatkan daripada azab api neraka. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat tadabbur kita pada pagi ini ialah dari surah Al-Baqarah. Boleh buka muka surat 25. Muka surat 25 dari juzuk yang kedua. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dari ayat yang ke-165. Dari ayat 165. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, kita baca dulu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Ayat yang seterusnya, ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan yang seterusnya, wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Baik, tiga ayat yang kita bacakan tadi dari surah Al-Baqarah, ayat 165, 166 dan 167 yang bermaksud maksud ayat yang 165, dan di antara manusia, wa minan nas, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, ada orang yang menyembah selain Allah atau menjadikan bagi Allah atau menjadikan selain dari Allah andadan, sekutu bagi Allah. Jadi ada manusia, setelah daripada semalam kita baca ayat yang Allah sebut kekuasaan langit dan bumi ini milik dia, dan hanya sahaja Allah yang berhak disembah, kerana dialah yang mutlak memiliki kekuasaan alam semesta. Selain daripada Allah bukan Tuhan yang sebenar. Hanya Allah satu-satunya berhak untuk disembah, yang kita dah sebut dah semalam. Jadi ayat hari ini Allah Ta'ala sebut, dalam saat dia perintahkan manusia ni mentauhidkan dia dengan ibadat,
tiba-tiba ada di kalangan manusia yang menjadikan sesuatu selain dari Allah sebagai sekutu bagi Allah. Apa yang mereka buat? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan-sembahan itu seperti mana mereka mencintai Allah. Jadi dia percaya kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia mencintai sembahan-sembahan ini seperti mana dia mencintai Allah. Cinta di sini cinta dalam maksud ubudiyah, cinta yang bersifat ketundukan dan penyembahan. Adapun cinta-cinta ni memang kita tahu dalam bab masalah cinta ni, sayang ni salah satu daripada rukun syahadah. Kita ni bila kita beriman kepada Allah dan kita mengucap la ilaha illallah, salah satu daripada syarat la ilaha illallah mesti ada rasa cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, sehingga kita akan mempertahankan, mengagungkan, membela dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala kekurangan. Kerana Allah adalah Tuhan kita. Kalau kita sayang kepada mak yang melahirkan kita, kita sayang kepada ayah yang juga menjaga kita, maka lebih patut kita mencintai Allah yang mencipta kita. Tapi cinta pada Allah tu agung sangat, tak tertanding dengan cinta kepada ibu bapa, tak tertanding kepada cinta kepada isteri dan anak-anak, tidak ada bandingannya. Tiba-tiba ada manusia dalam bab cinta macam ni, dia mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Dia pergi tunduk kepada orang tu, dia pergi patung berhala tu pah cuci, pah gosok, pah letak minyak wangi, pah letak. Pada mereka ada kecintaan terhadap patung ini, terhadap sembahan-sembahan ini. Jadi Allah Ta'ala kata, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Yang bezanya orang beriman, mereka dalam bab cinta yang paling besar dalam hati mereka adalah cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu. Jadi dalam isu ni apa yang telah berlaku, lebih kurang bahasanya, bila Allah Ta'ala suruh menyembah dia semata-mata, ada dari kalangan manusia yang mensyirikkan Allah. Apa yang mereka buat sehingga menjadi syirik tu? Mereka mencintai sesuatu seperti mana mereka mencintai Allah. Itulah syirik. Yang mana kita katakan bila satu-satu hak Allah dikongsi dengan sesuatu yang lain selain dari Allah, maka jadilah syirik. Baik. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan kalaulah orang-orang yang zalim itu, sekali lagi kita ingatkan, zalim di sini ialah syirik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut zalim tu syirik. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Melainkan di akhir zaman ni orang duk ingat zalim tu hanya pada pemerintahan. Dia lupa zalim ni ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, dan ada zalim pada hak-hak dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia telah berbuat salah dan sangat zalim apabila dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu.
Dan di saat itu dia menzalimi dirinya sendiri, kerana dengan sebab kesyirikan itu dia menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Itu zalim. Dan orang Islam mesti melihat dengan kacamata Islam. Orang Islam mesti melihat dengan kacamata Islam. Bererti dalam ranking kezaliman tu, kalaulah sekiranya ada seorang Muslim yang menzalimi saudaranya, memang dia buat zalim. Kita tahu zalim. Kita membenci kezalimannya, tapi masih kita sayang kepada dia sebagai seorang Muslim. Sehingga Nabi SAW kata, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kamu bantulah saudara kamu, yakni seagama, sama ada dia buat zalim ataupun dia dizalimi. Sehingga sahabat tanya, yang dia kena zalim tu, yang dizalimi tu, tahulah kami nak tolong. Tolong orang buat zalim ni macam mana? Iaitu tolonglah dia menghentikan kezaliman dia. Macam mana kita mampu? Cegahlah kemungkaran dia. Kerana itu sifat bantu kita kepada saudara kita. Sebab tu dalam bab dakwah ni dia ada dua hala. Satu, mengajak kepada kebaikan, dan yang kedua, mencegah kemungkaran. Termasuklah kita bantu saudara yang menzalimi dirinya sendiri. Macam mana cara kita bantu saudara-saudara yang menzalimi dirinya sendiri? Bila kita tengok dia buat kezaliman, yakni kesyirikan, kita tengok dia minta kepada selain Allah, kita tengok dia pergi minta hajat di kubur-kubur keramat, kita tengok dia minta dan dia percaya kepada kekuasaan ghaib selain dari Allah, lalu dia bermohon kepadanya, maka antara cara kita membantu dia ialah dengan mencegah kemungkarannya, halang dia daripada berbuat zalim. Dia kata, aku tak buat salah. Ya, dengan orang baik, tapi dengan Allah dia telah berbuat salah, dan dia telah menzalimi dirinya sendiri, kerana dengan perbuatan itu menjerumuskan dia ke dalam jurang api neraka. Sebab tu saya katakan sekali lagi, lihatlah kezaliman menurut kacamata agama. Dan jangan sampai kita mencintai orang yang tidak beriman lebih daripada cinta kita kepada orang yang beriman. Jangan sampai macam tu. Kerana kita mencintai orang yang beriman bukan kerana dia, tapi kerana di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, dan dia layak menjadi saudara seagama dengan kita, lalu kita cintai dia kerana Allah. Adapun kezaliman dia yang berlaku, kita ikhtiarkan supaya berakhir dan hilang daripadanya kezaliman itu dengan cegah kemungkaran dan ajak dia kepada kebaikan. Dan itulah antara jihad yang paling utama. Hak kita duduk selama ni, ajak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah mengajak manusia kepada dakwatut tauhid. Ajak manusia kepada mengesakan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Bila nak doa, mintalah kepada Allah. Bila ada hajat, mintalah kepada Allah. Dalam sujud dan rukuklah hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Takut kita ni, takut hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon, mengharap, taat setia, al-wala, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia adalah Tuhan kita. Dan kita harapkan segala-galanya dari dia, bantuan, perlindungan, rahmat. Macam saya katalah semalam, iktiraf tu satu, tapi yang paling utama ialah kita, apa yang datang daripada kita,
sebagai persembahan kepada sesuatu kuasa, ketundukan kita dan perhambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Taala kata dalam ayat ni yang sama, walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzab. Kalaulah sekiranya orang yang berbuat zalim itu, yakni orang yang menyembah selain dari Allah, melihat ketika mana mereka melihat azab. Maknanya kalaulah sekiranya mereka boleh bayangkan, dan kalaulah sekiranya mereka nampak diri mereka idh yarawnal azab, ketika mana mereka melihat azab. Lah ni tak nampak lagi. Lah ni dia duk minta dengan orang tu, dia minta dengan orang ni, dia minta dengan orang mati, dia minta dengan patung, dia minta dengan apa tu matahari, minta dengan bulan, minta dengan, ada sebahagiannya minta dengan binatang, sembah lembu pun ada, sembah macam-macam. Kalaulah sekiranya mereka hari ni ada sembah-sembah ni, melihat diri mereka apabila mereka melihat azab, itulah dari hari akhirat nanti. Bayangkan keadaan di hari akhirat apabila mereka diperlihatkan azab. Annal quwwata lillahi jami'a, pada hari itu semua kekuatan milik Allah. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah maha keras azab seksa. Baik tuan-tuan, ni hidup dunia kita. Hidup dunia ni macam ni. Orang beriman hidup sebagai orang beriman, orang kafir hidup sebagai orang kafir, orang musyrik hidup sebagai orang musyrik. Semuanya hidup tenang, aman, damai. Tak ada masalah. Orang beriman boleh makan, orang kafir boleh makan, orang musyrik boleh makan. Orang beriman ada rumah, orang kafir ada rumah, orang ni pun ada rumah. Tak ada masalah. Yang ni sihat, yang ni sihat, yang ni sihat. Yang ni malah orang kafir ni boleh malah lebih kaya lagi daripada orang beriman. Orang musyrik lagi sihat daripada orang beriman. Zaman ni tak apa lah. Pasal apa? Ni dunia. Dunia ni bukan tempat balasan. Dunia ni tempat bercucuk tanam. Tempat menuai di sana, akhirat. Jadi kalau kita bercucuk tanam nak dapat hasil sekarang, sorry, belum sampai waktunya. Macam kita tukar duit lah nak pergi Mekah ni. Kita tukar duit, pas tukar. Habis 10,000 dah duit tukar. Ada dah duit 9,000 Saudi. Kita pun guna duit 9,000 tu nak beli sini. Tak boleh lagi, belum sampai waktu dia. Kena bawa dulu duit tu pergi sampai ke Saudi baru boleh guna. Pasal apa? Mata wang Saudi tak laku sini. Mata wang Saudi ni laku sana. Hidup di dunia ni mata wang dia emas dan perak. Siapa ada emas, siapa ada perak ataupun duit lah ni fiat money, dia boleh hidup. Tapi mata wang akhirat pun lain. Mata wang akhirat adalah pahala. Pahala mata wang akhirat. Hari ni boleh tak kita exchange pahala duit emas perak kita jadi mata wang akhirat? Boleh. Duit emas, harta emas, sedekah, exchange, tukar mata wang dunia kepada mata wang akhirat, boleh. Atau kita tak ada duit dunia, cuma kita nak buat sesuatu supaya kita gain, kita dapat mata wang akhirat tu. Kita bekerja tu untuk akhirat, bukan lagi bekerja untuk dunia. Kalau nak mata wang akhirat, bekerja untuk akhirat walaupun di dunia, boleh. Tuhan benar, buat kerja untuk akhirat, tapi gaji kena ambil akhirat.
Sama ada you exchange mata wang dunia, kerja untuk dunia, dapat hasil dunia, kemudian exchange duit tu untuk akhirat, sedekahkan, mah perak hak ada. Ataupun memang kita kerja tak ada langsung habuan dunia, terus dapat gaji mata wang akhirat, buat kerja semayang, tak ada orang nak bayar duit kita mah perak depan, tak. Dan memang kita tak harap pasal apa, kita bekerja untuk mata wang akhirat. Seorang suami jaga isteri dia, jaga keluarga dia. Seorang isteri jaga anak-anak dia. Kalau nak cuci rumah lebih pada orang gaji, contoh kita kata. Nyusu lagi begitu penat kita kata. Dia kata abang kalau orang gaji bayar berapa ni nak kena bayar. Kalau dia niat untuk habuan dunia, dia dapat daripada dunia. Tapi kalau dia bekerja atau buat untuk mata wang akhirat, Allah Ta'ala bagi di akhirat. Dan semua benda dalam hidup kita ni, sama ada kita nak berbuat untuk mata wang dunia, dapat dunia, ataupun kita buat untuk akhirat, Allah bagi di akhirat. Baik. Jadi orang kafir ni hidup atas dunia, kerana dunia ni belum lagi terpakai untuk alam balasan dia, maka semua akan dapat habuan dunia. Dan Allah Ta'ala dia bagi semua. Cuma Allah Ta'ala suruh manusia ni fikir. Walau yaral ladzina zalamu, orang-orang zalim ni, orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu ni, kalaulah sekiranya dia nampak keadaan dia bila sampai di akhirat, dia nampak azab depan. Siapa yang ada depan kita? Depan kita hari akhirat. Mata wang akhirat kita kata, sampai depan kita ni akhirat. Bila sampai di akhirat, di saat itu Allah Azza wa Jalla selepas bangkitkan hidup kita semua, ni keimanan kita. Bila bangkit di akhirat sana, nombor satu, Allah Ta'ala akan kata apa? Limanil mulkul yaum. Hari ini siapakah yang paling berkuasa? Maka semua orang pada masa itu, kerana telah lihat hakikatnya kehidupan akhirat. Sebelum ni dia tak nampak, dia berani lagi. Dia panggil apa? Claim diri dia, atau diklaim oleh orang lain sebagai Tuhan, sebagai berkuasa, sebagai raja. Akhirat nanti bila sampai nombor satu, Allah Ta'ala kata apa? Annal quwwata lillahi jami'an. Pada hari tersebut, seluruh kekuatan ini hanya ada pada Allah. Maka pada hari itu Allah Ta'ala akan datangkan azab. Allah datangkan azab untuk dipertontonkan. Semua orang akan nampak syurga-syurga. Kalau katanya, Ustaz, syurga tak bawa ke? Bawa neraka saja? Jawapannya, ya, syurga tak bawa. Hanya neraka dipertontonkan untuk sekalian manusia. Syurga tidak layak untuk dilihat oleh orang kafir. Karena masa itu di padang mahsyar, orang kafir ada lagi. Jadi Allah tidak mendatangkan syurga untuk dipertontonkan kepada sekalian manusia. Hatta orang kafir ni bukan setakat nak tengok, nak cium haruman syurga pun tak dapat. Nak dengar bunyi-bunyian syurga pun tak dapat. Mereka tidak ada akses langsung terhadap syurga. Hatta bayangan dalam hati pun tak dapat. Orang kafir, sorry to say, Allah Ta'ala kata, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah sediakan untuk hamba-hamba dia yang beriman apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah terlintas. Maknanya Allah tutup daripada semua manusia di dunia ni tentang syurga.
Yang sampai di akhirat pun masih lagi ditutup tentang syurga, sehinggalah orang tu masuk syurga baru dia dapat kenikmatan syurga. Jadi syurga tidak dipertontonkan kepada manusia. Yang Allah Ta'ala pertontonkan di padang mahsyar, neraka. Didatangkan neraka lalu dipertontonkan kepada sekalian makhluk, yang berimannya, yang kafirnya, malaikatnya, syaitannya, semua sekali akan datang, akan dipertontonkan dengan neraka yang begitu dahsyat. Dalam hadis sebut neraka itu ditarik ada 70,000 rantai kekang, zimam. Zimam ni macam kita sebut dah sebelum ni kalau kuda ni letak mulut dia ni tali kekang tu. Kita nak berhenti ke, kita nak kanan ke, kita nak kiri, atau kuda liar, atau kita nak jinakkan, nombor satu sekali kena letak tali kekang. Bila kuda tu liar, kita jinakkan, boleh. Tapi kalau dia tak ada tali kekang, payah. Istilah zimam tu saya nak suruh faham. Lalu Allah Ta'ala telah meletakkan pada neraka 70,000 rantai untuk mengekang neraka, ikat neraka, kerana terlalu ganasnya neraka dan terlalu besarnya neraka. Dan pada setiap tali rantai itu ditarik pula oleh 70,000 malaikat. Dahsyat tuan-tuan. Setiap satu ditarik oleh 70,000, dan panggil neraka ada 70,000 rantai untuk kekang. Besarnya, dahsyatnya, mengerikan. Allah Azza wa Jalla sebut, waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu didatangkan neraka Jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka dia tengok tu, mula dia teringat semua apa hak dia buat. Maka di saat itu Allah Ta'ala suruh orang kafir hari ini fikir. Cuba kamu fikir dan cuba kamu bayangkan, kamu melihat dirimu kalaulah orang-orang yang menyembah selain Allah ni melihat keadaan diri dia di saat dia pada hari itu melihat azab. Tengok neraka duduk depan, azab yang mengerikan. Tiba-tiba wa annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Ayat ni 165. Tiba-tiba pada hari itu segala kekuasaan hanya dimiliki oleh Allah semata-mata. Semua yang dia minta selama ni rupa-rupanya scammer, Tuhan palsu. Patung yang diminta selama ni bukan Tuhan. Matahari, bulan, bintang bukan Tuhan. Jesus, Nabi Isa yang selama ni dia sembah sebagai anak Tuhan, bukan Tuhan. Uzair yang orang Yahudi kata ni anak Tuhan, bukan Tuhan. Wali-wali keramat yang disembah dan disucikan selain seperti seolah-olah mereka memiliki kekuasaan, bukan Tuhan. Perantara-perantara yang selama ni manusia jadikan sebagai perantara kepada Allah, Allah dah nafikan semua. Semua tu bukan. Wa annal quwwata, segala kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah. Wa annallaha syadidul azab, dan Allah Ta'ala kata juga, dan ingatlah pada ketika itu Allah maha keras azab seksa. Cuba bayang keadaan pada masa itu. Selama ni dia duduk sembah sampai akhirat Tuhan yang dia sembah tidak lagi berkuasa. Tidak lagi berkuasa. Nak minta tolongan siapa? Tuan-tuan, tak usah sampai akhirat je, tak payah sampai akhirat je. Sampai kita fikir dunia pun, kalau bab kekuasaan, orang yang hilang daripadanya kekuasaan tidak layak untuk diminta.
Kita kenal YB, zaman dia jadi YB boleh tolong. Lepas habis penggal, ganti dia tidak lagi jadi YB, orang lain pula YB. Maka kena pergi minta tolong dengan YB nombor 2 pula. Pasal apa? YB dah hilang kekuasaan. Menteri pun satu sama juga. Zaman dia menteri boleh minta tolong. Habis dah zaman dia menteri, tak ada minta tolong. Orang pencen pun lagu tu juga. Zaman dia bekerja, dia lah pengaruhnya, ketua pengaruh, semua dah duduk pada dia. Habis dia pencen, tak ada apa dah dia. Dia jawab apa? Aku tak ada dah, pencen habis dah. Jadi dia minta tolong orang lain. Tu dunia tuan-tuan. Dunia macam tu dah. Cuba bayang hari akhirat, tiba-tiba yang disembah selain dari Allah ni orang panggil expose bahawa mereka ni tidak ada kekuasaan sedikit pun di sisi Allah. Apa jadi? Inilah dia panggil, Allah Ta'ala kata apa dalam ayat yang seterusnya, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Dan 166 iaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan atau berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Maksud apa ni? Selama ni orang ni lah sembah dia ni. Nah, pergi mana-mana ni, sama ada pemimpin dia ke, sama ada Tuhan dia ke, sembahan dia ke, ni lah di mana-mana dia ikut. Sampai hari akhirat, maka dia bertemu dengan Tuhan yang dia sembah selain dari Allah. Memang aku panggil apa? Yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Antara kejadian hari akhirat ialah di saat itu Allah kumpulkan mereka dengan sembahan-sembahan mereka. Aina syuraka? Lalu Allah Ta'ala tanya, mana dia sekutu-sekutu yang dulu kamu sembah selain dari Allah? Mana dia? Apa yang berlaku pada hari itu? Ayat ni apa dia? Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika mana orang yang mengikuti akan berlepas diri dari yang orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Dalam bahasa mudah ataupun bahasa kita panggil general, bahasa umum, siapa sebenarnya yang menyesatkan manusia? Sama ada pergi buat sembah patung ke semua, yang kerja buat semua ni umumnya setan kan? Hak hasut manusia gini. Saya nak sebut tuan-tuan detail cerita ni, macam mana dia berlepas diri. Kita buka dalam satu surah juzuk yang 14. Sekejap. Ni sedap baca. Yang ni memang surah 13. Cuba buka muka surat 258. Muka surat 258 pada juzuk yang ke-13 dari surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 22. Ayat 22. Cerita dia bila berlaku akhirat ni. Cuba baca, saya baca terjemah tu sebab masa kita tak cukup. Dan syaitan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Aku pun telah menjanjikan kepadamu
tapi aku tipu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan aku hanya seru kamu, lalu kamu yang ikut seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu cela aku, tapi celalah dirimu sendiri. Setan kata apa? Aku ajak je. Aku tak ada kuasa paksa kamu. Aku ajak je, yang kamu ikut siapa suruh? Sehingga setan kata apa? Fala talumuni, kamu jangan marah kat aku. Walumu anfusakum, celalah dirimu sendiri. Ini apa dia ni? Pakak berlepas diri daripada yang diikuti. Syaitan berlepas diri, Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah berlepas diri. Pada hari itu kekuasaan hanya milik Allah. Inilah keuntungan orang yang beriman. Saat ini baru kita rasa, alhamdulillah, selama aku hidup dulu aku sembah Allah. Menangis air mata darah pada masa itu. Kalau sebelum dia sampai akhirat dia tak sembah Allah, dia tidak akan dapat apa-apa kebaikan akhirat. Sebab tu syirik ni tuan-tuan, kena takut. Syirik ni kena takut. Kalau atas dunia duk minta dengan benda-benda selain dari Allah, akhirat nanti sampai akhirat Allah Ta'ala suruh meminta dengan hak kamu minta di dunia. Sama ada kamu anggap dia berkuasa atau kamu anggap dia perantara kepada Tuhan, sila minta dengan dia. Orang yang betul-betul akan menerima rahmat dari Allah ialah orang yang benar-benar mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan ini yang kita nak pesan kepada diri kita dan semua kaum muslimin. Kerana ini adalah mesej dari Allah, Tuhan yang Maha Agung, pencipta alam semesta. Dia bagi tahu kepada kita, ini yang akan berlaku. Lepas tu mintalah kepada Allah, jangan syirik. Sama ada syirik jahli, syirik besar, syirik nyata, semua orang tahu. Syirik nyata ni semua orang tahu, tuan-tuan. Tak ada orang kita ni diajak sembah berhala nak pergi, tak ada. Tak ada orang nak ajak sembah matahari, sembah bulan nak pergi sembah, tak ada. Tapi kadang-kadang orang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Kadang-kadang orang menjadikan harta benda kemewahan dunia sebagai Tuhan. Kadang-kadang orang mentaati manusia, makhluk-makhluk setanding taatnya dia kepada Tuhan. Kadang-kadang dia menjadikan orang-orang mati sebagai tempat dia minta dan permohonan dia setanding dengan permintaan dan permohonan dia kepada Tuhan. Biarlah kita dengan Allah tu tauhid, nak minta dengan Allah. Bukan makna tidak boleh minta tolong langsung dengan makhluk. Hak ni kita minta tolong dalam urusan yang makhluk boleh bantu, minta. Kita nak minta dia bantu kita, anak nak masuk universiti, minta tolong dia, minta. Kita nak pindah rumah, nak tolong orang angkat barang, minta, tak ada masalah. Pasal itu dalam bidang kekuasaan manusia. Dan Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah antara dalam perkara kebaikan. Tapi dalam urusan rezeki, urusan jodoh, urusan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, urusan-urusan yang melibatkan hak-hak kekuasaan Allah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi sakit, yang memberi sihat, semuanya Allah. Jangan minta dengan selain Allah. Bahaya. Akhirat nanti sampai-sampai semua yang disembah selain dari Allah berlepas diri, tinggal semua yang sembah dia, tinggal semua yang ikut dia, termasuklah syaitan. Lalu bila mereka kata ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab, dan pada ketika itu mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala hubungan antara mereka pun terputus. Segala hubungan
di antara mereka pun terputus. Kata Imam Mujahid, berkata Ibnu Abbas kata apa? Al-mawaddah, kecintaan yang dulunya ada di dunia, maka terputuslah kecintaan itu di akhirat. Atas dunia ni jangan kira sayangnya dia kepada sembahan-sembahan ni, tapi hari akhirat putuslah darinya kecintaan itu. Lalu berkatalah dia pada ayat yang seterusnya, ayat 167, wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut dulu, pengikut-pengikut ni kata, pengikut-pengikut syaitan, penyembah-penyembah selain daripada Allah, dia kata apa? Law anna lana karratan, kalaulah kami boleh kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami juga akan berlepas diri dari mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kalau aku tahu lagu ni atas dunia dulu, takkan sembah demon ni. Kalau tahu, aku takkan sembah, aku takkan ikut dia kalau aku tahu macam ni. Tapi tuan-tuan, lau di sini ni lau amani dia bagi, lau yang menjadi cita-cita yang tidak kesampaian. Kalaulah cita-cita yang tidak kesampaian, apa dia? Nak balik ke dunia, nak berlepas diri daripada sembahan-sembahan ini, tapi cita-cita itu tidak lagi ditunaikan oleh Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, demikianlah kami pertontonkan kepada mereka segala amalan-amalan mereka sebagai penyesalan untuk mereka. Lalu Allah tunjukkan atas dunia dulu mau ikut dia macam ni, dia setiap kali dia tengok dia menyesal. Setiap kali dia tengok dia waktu dia sembah patung dia menyesal. Setiap kali dia tengok amalan-amalan syirik dia menyesal. Setiap kali dia baca kitab amalan dia menyesal, tak boleh nak kata. Nak buat macam mana lagi? Hasaratin alaihim. Kalaulah atas dunia dulu aku dengar Quran kata apa, aku dengar Nabi kata apa, kalaulah atas dunia dulu aku tak ikut dah sembahan-sembahan ni, kalaulah atas dunia ni aku minta dengan Allah saja. Tapi kalau tu tak ada makna tu. Bila tengok menyesal, lagi baca lagi menyesal, lagi baca lagi menyesal. Lagi dahsyat lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka itu tidak akan dikeluarkan pun daripada api neraka. Jadi kesudahan mereka di mana orang yang menjadikan sesuatu selain Allah ni sebagai sekutu bagi Allah, kesudahan akhir mereka adalah neraka, dan mereka tidak akan keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Semoga Allah jaga iman kita, semoga Allah jaga tauhid kita, semoga Allah jaga kita daripada kesyirikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahaya syirik ni semua kita kena takut. Sebab tu belajar, fahami, tahu jenis-jenis syirik. Yang saya kata tadi, syirik besar semua orang takut. Masalahnya syirik kecil ni ramai orang tak perasan. Syirik-syirik yang tersembunyi, ataupun sebenarnya syirik tu jelas nyata, tapi kerana kejahilan mereka tak anggap benda tu syirik. Minta dengan horoskop, bintang Sagittarius lah, Leo lah, gapo lagi, macam-macam nama horoskop. Padahal di sisi agama horoskop syirik, kerana mempercayai bintang-bintang boleh memberikan kepadanya manfaat-manfaat rezeki dan jodoh. Tapi pada orang yang tak tahu, okey saja dia nak percaya. Minta kepada selain daripada Allah. Pada kita minta, orang setengah-setengah tu make wish sebelum tiup kek birthday biasa je. Apa salahnya kita buat, kita doa je lah. Lepas tu tiup dalam api. Bila kita baca asal usul dia,
Rupa-rupanya itu tradisi orang penyembah api. Bila mereka doa, mereka tiup doa mereka dalam api. Benda-benda macam tu sebahagian orang dia rasa okey, tapi realitinya sangat bahaya untuk akidah. Di kubur dan kubur-kubur keramat yang kadang-kadang bukan kubur pun, tak tahu pun siapa dalam tu, dan dianggap orang mati boleh membantu dia yang masih hidup. Padahal agama kita kata orang masih hidup istighfar untuk orang mati. Agama kita mengajar begitu. Kalaulah dia tahu hakikat akhirat nanti macam mana. Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, panduan agama tu ada, ikutlah. Ikutlah. Nabi SAW adalah contoh teladan untuk kita, dan moga-moga akhirat nanti kita bersama dengan Nabi SAW, kerana kita termasuk dari orang-orang yang berusaha hidup di atas petunjuk. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk bangkit dan berhimpun bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kita baca pada hari ini. Alhamdulillah. Insya-Allah esok kita sambung tadabbur pada ayat yang seterusnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.